من بعثه للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين كتب لهم خيرا كبيرا. Ya Allah, ya Tuhan yang maha besar kekuasaan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis perundangan, perkenan taufik hidayahmu seluruh panduan dalam apa jua perkara dan rundingan yang dibawa dan dibahas ke dalam dewan berkesudahan dengan baik dan bertambah-tambah kebajikan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha limpah keadilan, kurniakan kepada kami kebesaran jiwa dan kekuatan azam untuk memenuhi janji-janji, menunaikan amanah tanggungan. Kurniakan kepada kami keluasan fikiran, ketinggian ihsan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab kepimpinan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha luas keampunan, kami mohon kesejahteraan dan keselamatan bagi negeri Johor Darul Ta'zim dan rakyat sekalian. Perlindungan daripada segala huru-hara dan kekacauan. Semoga sentiasa berada di dalam aman tenteram, maju negeri makmur negara berpanjangan. Kepadamu juga ya Allah, doa kami mohon diterima dan diperkenankan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemasyuran daripada Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, selamat pagi, salam mufakat Johor. Ahli-ahli yang berhormat, sidangan ini kita sambung semula. Soalan-soalan lisan. Yang berhormat Gambir jemput. Selamat pagi dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya ingin menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Adun Gambir berhubung dengan langkah-langkah khusus yang telah diambil oleh kerajaan negeri untuk memastikan kejayaan gagasan Johor berkemajuan. Bagi menjayakan gagasan Johor berkemajuan, terdapat dua kategori langkah yang kita ambil. Pertama, pelaksanaan pelbagai program penyampaian bagi menerang dan memahamkan kepada masyarakat akan agenda ini, sekaligus menarik sokongan dan penyertaan mereka untuk bersama-sama menjayakannya. Dan kedua, pengumbalan dasar serta inisiatif khusus oleh kerajaan negeri untuk menjayakan Johor berkemajuan yang mensasarkan kejayaan dari segi impak material dan perolehan fizikal. Pertama, penyebaran idea dan pengukuhan pemahaman rakyat tentang gagasan Johor berkemajuan. Satu pelan komunikasi strategik telah dirancang bagi menjangkau keseluruhan 3.5 juta rakyat negeri Johor. Dan 4 kumpulan sasar utama telah dikenal pasti untuk menjadi ejen perubahan dan penyampai itu, iaitu pertama, penjawat awam dan anggota syarikat berkaitan kerajaan, kedua, para belia dan mahasiswa serta mahasiswi anak Johor, ketiga, kumpulan NGO dan keempat, pemimpin masyarakat. Kumpulan penyampai sasaran ini didekati dengan pelbagai pendekatan sama ada dalam bentuk kempen pemahaman maupun program-program pembangunan kapasiti melalui kursus kepimpinan serta pendedahan secara latihan. Beberapa siri jelajah dan latihan telah dilakukan sejak Februari 2016 dengan fokus diberikan kepada pemahaman peringkat awal sebelum modul latihan peringkat kedua dijalankan. Antaranya pertama, program Bicara Johor yang mendekati mahasiswa Johor di seluruh Malaysia termasuk beberapa universiti di luar negara
seperti di United Kingdom, Mesir dan Jordan. Kesemua ini bagi memastikan mereka memahami dengan jelas gagasan ini, sekaligus menggalakkan mereka pulang untuk berkhidmat dan menyumbang kepada Johor apabila berjaya kelak. Setakat ini, program ini telah berjaya mendapatkan penyertaan anak Johor dari 13 buah universiti dan merekodkan capaian sejumlah 3,600 orang. Kedua, program Jelajah Johor Berkemajuan yang merupakan program mendekati penjawat awam, ketua masyarakat dan penggiat NGO. Program ini dilaksanakan di setiap daerah melalui pejabat daerah masing-masing. Sebanyak 8 daripada 10 siri telah berjaya dilaksanakan dan telah mencatat capaian sebanyak hampir 5,000 orang peserta. Ketiga, seminar muafakat pendidikan, iaitu program yang mendekati golongan pendidik di negeri Johor. Sudah sebanyak 6 siri berjaya dilaksanakan dan seminar ini melibatkan sejumlah 5,000 pendidik dari seluruh negeri Johor. Melalui beberapa siri program pemahaman ini, Kerajaan Negeri Johor berhasrat memperkukuhkan keberkesanan gagasan ini dengan memastikan rakyat Johor memahaminya dengan jelas dan bersama-sama menyumbang ke arah kejayaan pelaksanaannya. Kedua, pengubalan dasar dan inisiatif khusus di peringkat kerajaan. Pertama sekali, saya harus tegaskan bahawa tidak terdapat inisiatif yang kita labelkan secara khusus atau khas sebagai pelan menjayakan gagasan Johor Berkemajuan. Ini kerana secara tuntasnya, segala usaha kerajaan negeri selama ini sebenarnya bertujuan dan menjurus ke arah menjayakan Johor Berkemajuan. Maka, tidak akan ada satu pun usaha atau pelan tindakan kerajaan negeri yang tidak berteraskan atau berkisar tentang Johor Berkemajuan. Malah, keseluruhan strategi, peruntukan serta inisiatif dalam bajet negeri Johor 2017 adalah usaha khusus dan langsung bagi menjayakan gagasan Johor Berkemajuan. Bajet 2017 ini misalnya didasari oleh 3 teras utama, iaitu kemakmuran material, kesejahteraan sosial serta keperkasaan insan. Inilah yang menjadi intipati keseluruhan Johor Berkemajuan. Maka secara logik dan mudahnya, pada tahun 2017 saja sudah terdapat sebanyak 126 langkah khusus bagi menjayakan Johor Berkemajuan. Namun, saya juga ingin kongsikan juga bahawa terdapat langkah-langkah lain yang juga telah kita ambil dan laksanakan, terutamanya sepanjang tahun 2016 ini. Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, pengenalan dan pelaksanaan Pelan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor dan Visi Pertumbuhan Johor. Di bawah pelaksanaan Pelan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor ini, terdapat pelbagai inisiatif yang dirancang bagi mencapai kemakmuran ekonomi dan material yang merupakan salah satu ciri Johor Berkemajuan. Kedua, pemfokusan kepada 7 aspek penting kehidupan masyarakat Johor yang kita namakan sebagai 7 agenda besar Johor. Antaranya, agenda Johor Prihatin, yang mana kewujudan dan sokongan berterusan kerajaan negeri kepada aktiviti anak muda belia, NGO serta yang berasaskan kesukarelawanan adalah sebahagian langkah khusus yang penting dan berterusan dalam Johor Berkemajuan. Dan kedua, antara fokus agenda perumahan Johor yang merupakan antara agenda terbesar kita, kerana Johor Berkemajuan adalah Johor yang berupaya memastikan setiap daripada warga kita berupaya memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya berharap dengan penerangan ini kita semua dapat menyimpulkan bahawa gagasan Johor Berkemajuan bukan sekadar slogan atau impian kosong, tetapi gagasan yang akan berjaya kita capai dan jayakan insya-Allah. Dan saya ingin sekali lagi menyeru kepada semua untuk sama-sama menjayakan gagasan Johor Berkemajuan ini. Wabil Gambir jemput. Terima kasih kepada
penjelasan yang detail oleh Yang Amat Berhormat berkaitan dengan gagasan Johor berkemajuan, dan saya tertarik kepada 126 langkah-langkah khusus yang telah diambil untuk menjayakan gagasan Johor berkemajuan sehingga 9 bulan ini. Soalan saya, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sejauh mana langkah-langkah ini telah membawa kepada kerancakan dan pelaburan ekonomi di negeri Johor setakat ini? Terima kasih. Input. Tan Sri Speaker, seperti yang telah dinyatakan bahawa gagasan Johor berkemajuan ini yang juga ditekankan dalam bajet mempunyai 3 teras utama, yang mana perlu ada keseimbangan antara ketiga-tiga ini, dan apabila ada keseimbangan ini maka barulah boleh kita katakan bahawa Johor benar-benar sebagai sebuah negeri yang maju. Salah satu daripada teras utama itu ialah kemakmuran material. Tanpa kemakmuran material tidak mungkin kita boleh membawa kesejahteraan sosial, dan tidak mungkin kita mempunyai kemampuan untuk memperkasakan insan. Dan kemakmuran material ni antara lain bergantung, selain daripada saya katakan tadi plan pertumbuhan strategik, ia juga bergantung kepada pelaburan yang dilakukan dalam negeri Johor. Dan memang ini satu perkara yang penting. Atas sebab itulah semasa saya menjawab Yang Berhormat daripada Buloh Kasab, baru-baru ini saya beritahu mengenai jumlah pencapaian pelaburan di Johor sehingga bulan Jun 2016. Dan pada hari semalam pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah pun mengumumkan ataupun menunjukkan dalam makluman yang dikeluarkan pencapaian sehingga bulan September 2016. Dan suka saya umumkan dalam Dewan Yang Mulia ini mengenai pencapaian negeri Johor untuk pelaburan dalam sektor pembuatan. Sehingga bulan September 2016, jumlah pelaburan di Johor adalah sebanyak 17.992 bilion ringgit. Dalam bulan Jun 5.4 bilion. Tapi sehingga bulan September, kita belum akhir tahun lagi, 17.992 bilion ringgit. Pelaburan asing 8.56 bilion, dan pelaburan daripada dalam negara, domestic direct investment dengan izin 9.4 bilion ringgit. Dengan angka itu, Johor jauh meninggalkan negeri-negeri yang lain. Negeri yang kedua mendapat pelaburan ialah berjumlah 3.8 juta banding dengan kita 17.9 bilion. 3.8 bilion ialah negeri Selangor. Dan negeri ketiga 3.7 bilion, negeri Pulau Pinang. Jadi kita jauh tinggalkan. Sengit, jemput. Terima kasih Tan Sri Speaker, dan tahniahlah kepada Yang Amat Berhormat atas penjelasan tentang gagasan Johor dan penjelasan tentang jumlah pelaburan yang masuk ke Johor sehingga September bernilai 17.99 bilion ringgit. Kita berada di nombor 1 lah di peringkat nasional. Tahniah Yang Amat Berhormat. Tadi disebut dengan jelas dalam penjelasan gagasan Johor berkemajuan, salah satu strateginya ialah disebut Pelan Pertumbuhan Strategik, yang merupakan salah satu yang dirancang oleh Kerajaan Negeri Johor. Kita tak nak dalam usaha kita nak membangun, nak menjayakan gagasan Johor berkemajuan ini, hanya sebelah selatan saja yang akan dapat kemakmuran. Bagaimana pula perancangannya di peringkat daerah. Jadi apa yang dirancang oleh Kerajaan Negeri di bawah Pelan Pertumbuhan Strategik di daerah Batu Pahat, Muar dan daerah-daerah lain, supaya dengan adanya kemakmuran bersama ni setiap daerah, saya yakin gagasan Johor berkemajuan ini akan memberi kemakmuran yang melimpah dan Johor akan bertambah makmur pada masa yang akan datang. Itu soalan saya, Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Put. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Rengit.
Kerajaan sedar bahawa selama ni ada kebimbangan dan ada pandangan supaya pertumbuhan di Johor ini tidak hanya berpusat di kawasan Iskandar, di selatan negeri Johor. Maka bagi menangani soal ini, atas sebab itulah antara lain kerajaan negeri melahirkan pelan pertumbuhan strategik negeri Johor yang sebenarnya menyediakan intipati pertumbuhan yang khusus dan berbeza untuk setiap 10 daerah berdasarkan kekuatan setiap daerah yang unik dan penyerlahan aktiviti ekonominya. Dengan adanya pelan ini, ia akan membuka ruang untuk setiap daerah membentuk trajektori ekonomi mereka yang tersendiri. Tetapi dalam masa yang sama, terus dijajah dengan keseluruhan hala tuju dan keutamaan negeri dan juga negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada ketika ini semua 10 daerah telah menubuhkan Majlis Pertumbuhan Daerah masing-masing yang diterajui oleh pegawai daerah serta yang melibatkan pihak kerajaan, termasuk institusi pengajian tinggi, termasuk pihak swasta, pihak peniaga, usahawan, agensi-agensi negeri dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Dan untuk makluman semua, di ketika ini kesemua majlis telah pun merangka dan merumuskan dengan jelas bidang pertumbuhan strategik masing-masing, bidang tujahan, niche area dengan izin masing-masing, serta juga bidang keberhasilan utama yang perlu diberi tumpuan, inisiatif strategik yang perlu digerakkan, dan inisiatif berbentuk projek dan program yang dapat dilaksanakan dengan pantas di peringkat daerah. Dan kerana yang menanyakan adalah adun dalam daerah Batu Pahat, maka izinkan saya untuk nyatakan bahawa bagi daerah Batu Pahat, kluster ekonomi yang telah ditetapkan oleh daerah sendiri, bukan kerajaan negeri yang paksa ataupun yang buat dan rangka perancangan itu. Dan kluster itu berasaskan pada kekuatan yang ada di Batu Pahat, antara lain adalah pembuatan ringan berteknologi tinggi serta pemprosesan makanan moden yang akan memberi manfaat pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana supaya mereka lebih kuat, kukuh, mantap dan seterusnya boleh bertumbuh dan menjana kekuatan ekonomi daerah Batu Pahat, menyumbang pada kekuatan Johor dan menyumbang kepada kekuatan dan pertumbuhan ekonomi dalam negara Malaysia. Jadi itu sebenarnya apa yang telah dan sedang berlaku di setiap daerah pada hari ini. Saya berharap wakil-wakil rakyat semua menyokong usaha-usaha daerah masing-masing. Yang Muhammad Rengit, jemput. Yang Muhammad Answer Speaker, soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam muafakat Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Yayasan Pelajaran Johor merupakan sebuah badan kanun bawah Kerajaan Negeri Johor yang memainkan peranan dalam usaha menyumbang ke arah pembangunan pendidikan. Ia berperanan memberikan pinjaman serta membantu untuk menampung keperluan pelajar dalam melahirkan kecemerlangan pembelajaran selaras dengan Enactment nombor 8 tahun 82. Pada tahun 2013, Yayasan Pelajaran Johor telah mengeluarkan pinjaman kepada 582 orang pelajar. Tahun 2014 seramai 724 orang pelajar dan seterusnya pada tahun 2015 seramai 310 orang pelajar. Jumlah keseluruhan pelajar yang telah ditaja dari tahun 2013 hingga tahun 2015 adalah seramai 1,616 orang pelajar dengan nilai pinjaman sebanyak 9.5 juta ringgit. Kalau kita pecahkan mengikut tahun, pada tahun 2013 jumlah pinjaman yang dikeluarkan adalah sebanyak 3.18 juta ringgit. Tahun 2014 meningkat pada 4.48
juta ringgit dan seterusnya pada tahun 2015 hanya 1.84 juta ringgit. Pada tahun 2015, Jumlah pelajar bagi pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam adalah kekurangan kerana Yayasan Pelajaran Johor menerima permohonan yang tinggi daripada di swasta yang terpilih, iaitu Kolej Yayasan Pelajaran Johor dan juga Marsah. Yang Berhormat Tuan Sri Speaker, dalam usaha Yayasan pelajar Johor membantu pelajar anak Johor memjayai pengajian mereka, kita juga tidak lari daripada masalah dalam mengutip semula pinjaman yang telah diberikan pada para peminjam. Sehingga September 2016, seramai 7,370 orang peminjam yang mempunyai tunggakan hutang pinjaman Yayasan Pelajaran Johor dengan nilai sebanyak 19.89 juta ringgit. Yang Amat Rengit jemput. Yang Berhormat Tan Sri, terima kasih atas jawapan Esko dan terima kasih atas usaha-usaha yang dibuat untuk memberikan pinjaman dan juga kutip pinjaman. Tadi disebut ada 7,000 pelajar yang meminjam, masih lagi tertunggak bayarannya. Kita tahu sekarang ni keadaan hidup, kos sara hidup meningkat. Dan ada pinjam ni baru memulakan kerja. Dengan keadaan ekonomi yang agak suram serta kos sara hidup yang meningkat, kepada mereka yang bertanggungjawab nak membayar hutang tapi mungkin dalam jumlah yang agak kecil yang bersesuaian dengan pendapatan mereka dengan kos sara hidup mereka, ada tak insentif yang diberikan atau perbincangan perundingan supaya pembayaran mereka tu dapat dijadualkan semula? Nanti kalau YPJ tak kutip hutang ni, ada orang tuduh kita tak bertanggungjawab sebab semalam ada ahli dewan menyatakan reserve banyak pun salah. Nanti kalau kita tak kutip hutang pun dia kata salah. Jadi dalam keadaan sesuai dengan suasana sekarang. Jadi apa insentif dan juga langkah-langkah yang diambil untuk mengutip hutang dalam masa sama kita dapat meringankan beban peminjam tadi. Terima kasih Tuan Speaker. Jemput. Yang Berhormat Tuan Speaker, antara langkah-langkah yang dilakukan oleh Yayasan Pelajaran Johor ialah pada tahun 2015 kita telah beri tawaran diskaun sebanyak 25% kepada peminjam yang membuat pembayaran penuh. Dan pada tahun 2016 kita juga beri diskaun balik pada yang bayar penuh sebanyak 20%. Daripada langkah ini, bagi inisiatif pemberian diskaun 20% untuk bayaran penuh sehingga suku ketiga tahun 2016, Yayasan Pelajaran Johor telah mengutip sebanyak 2.2 juta ringgit daripada 507 peminjam berbanding dengan sasaran awal iaitu 1.5 juta ringgit. Bagi antara langkah-langkah lain untuk penjadualan semula, kita mengambil kira soal yang disebutkan oleh Yang Berhormat Rengit tadi tentang ada setengah menghadapi masalah gaji dia rendah dan sebagainya. So untuk penjadualan semula, kita menawarkan persetujuan kalau didatang pada kita sebagai tanda kita nak lepaskan daripada tindakan-tindakan seperti mahkamah dan sebagainya. Peminjam bayar RM300, maka kita buka dan kita bagi untuk mereka buat penjadualan semula. Selain daripada itu, untuk mempermudahkan mereka melakukan pembayaran balik, Yayasan Pelajaran Johor juga telah mempelbagaikan kaedah pembayaran balik, termasuklah
perbankan secara online, pembayaran di kaunter bank, JomPay, pemotongan gaji dan juga pemotongan KWSP. So kita harapkan dengan usaha-usaha ini dia akan memberi ruang dan peluang pada peminjam untuk bayar balik pinjaman mereka. Yang Muhammad Maharani jemput. Terima kasih Yang Berhormat dan Speaker. Kalau kita lihat tunggakan sejumlah 19.89 juta ini, mari ingin tahu sejak bila tunggakan ini berlaku dan apakah alasan-alasan yang diberikan oleh peminjam yang bertuah ini yang tidak dapat menyelesaikan pinjamannya, serta apakah alasan-alasan mereka sebenarnya. Terima kasih. Buat. Yang Berhormat dan Speaker, pinjaman tunggakan ini saya tak dapat data dia yang dilampirkan. Tapi antara alasan yang diberikan oleh peminjam ni kadang-kadang memang tak logik. Mr. Speaker, bila kita hubungi, antaranya mengatakan dia tak perasan yang Yayasan Pelajaran Johor ni pinjaman ni kena perlu bayar balik. Alasan ini memang tak logik, tapi itu antara bila kita dapat hubungi. Yang kedua, ramai di kalangan peminjam ini terputus hubungan. Sebab bila kita rujuk pada rekod pinjaman, alamat ataupun nombor telefon yang ada dalam perjanjian pinjaman itu banyak yang dah berubah, dah pindah, mungkin kerja tempat lain dan sebagainya. Dan yang ketiga, di mana yang dinyatakan oleh Yang Muhammad Ringit, ada sebilangan mereka adalah memiliki alasan masalah kewangan. Ada yang tunjukkan bahawa lepas dia bayar rumah dan sebagainya, jumlah gaji yang tinggal tu dah tinggal sedikit. Sebab tu dalam penjadualan semula kita bagi yang paling minimum RM100 untuk dibenarkan untuk bayar pinjaman. So selain daripada itu, ada juga peminjam tegar yang kita dah dapat hubungi dan ini degil, pun tak nak bayar. So kumpulan ini kita telah ambil tindakan, sama ada melalui tindakan saman, tindakan undang-undang di mahkamah dan juga menyenarai hitamkan mereka ini dalam senarai sitos. Yang Muhammad Tenang jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 3. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan. Setelah beberapa hari inilah saya untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Adun Tenang. Soalan Yang Berhormat Adun Tenang itu berkenaan bagaimana cara untuk memastikan Johor sebagai negeri yang boleh memberi saingan, terutamanya pada SUKMA yang akan datang. Saya melihat bahawa kejohanan SUKMA ni adalah merupakan satu penanda aras kepada pencapaian sukan pada atlet yang di bawah umur 21 tahun. Jadi Kerajaan Negeri Johor melalui Majlis Sukan Negeri Johor pada hari ini telah bersedia untuk kita membuat perancangan dan juga program bagi kita mencapai kejayaan cemerlang, terutamanya pada tahun 2018, iaitu SUKMA akan berlangsung di Perak, dan pada tahun 2020, iaitu semua sedia maklum bahawa negeri Johor telah terpilih sebagai tuan rumah untuk SUKMA. Sebagai tuan rumah untuk tahun 2020, negeri Johor mestinya menjadi negeri yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang, dan juga perlu menjadi antara pesaing kuat kepada negeri yang lain. Untuk itu, Majlis Sukan Negeri Johor telah merancang beberapa perkara yang boleh ditambah baik bersama Persatuan Sukan Negeri demi kecemerlangan sukan negeri Johor. Antara perkara utama yang akan dilaksanakan adalah menubuhkan Sekretariat SUKMA 2020 yang akan melihat tentang 3 aspek utama, iaitu pembangunan atlet, pembangunan infrastruktur dan penganjuran sepanjang kejohanan SUKMA 2020 itu sendiri. Berbalik pada strategi yang dibangkitkan, kita telah merancang 4 strategi utama, iaitu antara cadangan-cadangan penambahbaikan bersama
bersama Persatuan-Persatuan Sukan Negeri. Yang pertama, memantapkan sistem kejurulatihan, iaitu jurulatih-jurulatih di bawah Persatuan-Persatuan Sukan. Kalau ada Yang Berhormat di media sosial, tengok di bawah Majlis Sukan Negeri Johor, kita pun telah membuat tawaran kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi jurulatih kepada acara-acara dalam SUKMA. Kali ini juga telah dibangkitkan oleh rakan kita iaitu Yang Berhormat Sebelang, iaitu kalau tak ada arah melintang esok saya akan menjawab, iaitu kejurulatihan merupakan aspek yang cukup penting yang perlu menjadi fokus utama dalam pembangunan atlet. Kita perlu akui bahawa tahap kejurulatihan kita masih berada di tahap yang belum mencukupi untuk membawa kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Oleh itu, pelaburan yang lebih besar kepada pembangunan kejurulatihan perlu dilakukan, termasuk mendapatkan kepakaran dari luar negara, khususnya dalam acara sukan-sukan yang tertentu. Jurulatih-jurulatih yang berkaliber untuk setiap jenis sukan sedang dikenal pasti lebih awal dan sebahagiannya pun telah dilantik. Pelantikan awal ini iaitu dalam tempoh antara 2 hingga 4 tahun, yang mana amat penting bagi membolehkan kesinambungan latihan kepada para atlet dapat dijalankan dengan lancar dan juga lebih berkesan. Antara jurulatih berkaliber yang telah dilantik iaitu kebanyakan daripada mereka adalah bekas atlet kebangsaan. Contohnya seperti Nordin Jadi, M. Ramachandran dan juga Mahadi Mahat bagi sukan olahraga, Yap Kim Hock dalam sukan badminton dan juga Jamil Kadirun dalam sukan berbasikal. Selain daripada jurulatih dari dalam negara, Negeri Johor juga telah mendapatkan kepakaran jurulatih dari luar negara, iaitu dalam sukan angkat berat daripada negara Indonesia, sukan akuatik untuk renang dan terjun daripada negara China, sukan menembak daripada negara Rusia dan sukan wushu daripada negara China. Mereka yang dilantik awal ini hanya melibatkan sukan-sukan yang boleh membantu Negeri Johor bagi menyumbang pingat yang banyak seperti sukan olahraga, memanah, menembak, wushu, taekwondo, akuatik, temping bowling dan juga petang. Perkara yang kedua iaitu kita berusaha untuk menambah baik pelaksanaan program latihan atlet, yang mana sukan Negeri Johor ini dibangunkan secara lebih sistematik, iaitu melibatkan pembangunan sukan di peringkat awal usia melalui strategi Lautan Biru dengan kerjasama strategik antara Majlis Sukan Negeri Johor, Persatuan-Persatuan Sukan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Antara program yang dilaksanakan adalah penganjuran sirkuit olahraga Negeri Johor yang sudah dimulakan semenjak tahun 2014 lagi. Saringan dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk mengenal pasti atlet muda yang berbakat dan mereka akan ditempatkan di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail dan juga Sekolah Tun Hussein On serta di 22 buah pusat latihan daerah, iaitu di sekolah-sekolah terlibat dengan pembangunan sukan prestasi tinggi seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading Batu Pahat, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman di Pontian dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri di Pasir Gudang. Atlet-atlet dari serata Negeri Johor ini kemudiannya akan bertanding dalam sirkuit olahraga dengan 3 kejohanan setahun sebagai pendedahan dan medan menguji prestasi mereka dari masa ke semasa. Program pembangunan jangka panjang ini akan diperluaskan lagi melibatkan acara-acara sukan yang lain yang dikenali sebagai program Johor Gemilang 2020. Saya ingin mengambil kesempatan di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang telah mengumumkan suntikan dana sebanyak 505,000 dalam pembentangan bajet Johor pada hari Khamis yang lalu bagi tujuan mencongkel bakat dan pembangunan atlet melalui program Johor Gemilang 2020 ini. Manakala perkara yang ketiga iaitu kita juga telah merancang untuk membuat pelaburan terhadap peralatan serta kemudahan latihan. Peralatan dan kemudahan latihan merupakan 2 aspek yang amat penting untuk kita memastikan atlet-atlet kita benar-benar bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran di dalam pertandingan. Di antara faktor-faktor yang menjadi tunjang kepada kejayaan negeri-negeri di sukan Malaysia ialah keberanian negeri tersebut membuat pelaburan di dalam soal peralatan dan kemudahan latihan. Bagi tahun yang tiada penganjuran SUKMA seperti tahun 2017 dan juga tahun 2019, peruntukan kerajaan negeri yang disalurkan kepada Majlis Sukan Negeri Johor akan lebih digunakan untuk membeli peralatan dan juga menyediakan kemudahan latihan. Terima kasih sekali lagi juga saya ingin ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor
yang telah mengumumkan permainan kompleks sukan Lee Chong Wei International Sport City dengan pelaburan sebanyak 100 juta dan juga Stadium Sport City di kawasan Mount Austin dengan pelaburan sebanyak 89 juta. Sudah pasti inisiatif ini akan menyediakan tempat latihan yang lebih selesa kepada atlet-atlet agar mereka beri fokus kepada latihan dan pertandingan untuk kecemerlangan sukan negeri Johor pada masa yang akan datang. Manakala perkara yang terakhir iaitu mewujudkan sistem pemantauan yang berkesan bagi atlet-atlet yang mewakili negara. Satu konsep dan hubungan khusus perlu dilakukan pada atlet-atlet di bawah program Majlis Sukan Negara dan juga Sekolah Sukan Bukit Jalil. Melalui hubungan ini diharap agar para jurulatih dan juga atlet juga menetapkan sasaran kemenangan di Tamasya Sukan Malaysia adalah merupakan salah satu sasaran penting mereka. Untuk menjamin atlet Johor ini terus cemerlang, mereka juga telah diberi pelbagai insentif, antaranya insentif penyertaan, insentif kemenangan dan juga kecemerlangan, tidak kira sama ada mereka mewakili negeri dalam SUKMA, negara dalam Sukan C, Sukan Commonwealth maupun Sukan Olimpik. Pada tahun 2016 sahaja, Kerajaan Negeri Johor telah memberi insentif kecemerlangan kepada 3 atlet yang mengharumkan negeri Johor dalam acara sukan, iaitu yang pertama kepada Muhammad Farhan bin Muhammad Harun yang merupakan bekas atlet Sukma Johor. Beliau merupakan satu-satunya peninju profesional di Malaysia dan beliau telah berjaya dalam perlawanan merebut tali pinggang World Boxing Council WBC dalam kategori berat badan bawah 90.91 kilo. Yang kedua kepada Tan Wee Kiong, yang mana Tan Wee Kiong ini merupakan atlet kelahiran Johor yang telah berjaya mendapat pingat perak di Sukan Olimpik Rio 2016 dalam acara bergu lelaki. Dan yang ketiga kepada Siti Nurradiah binti Ismail yang mana telah mengharumkan nama negara memenangi pingat gangsa bagi acara lompat jauh T20, seterusnya mencipta rekod baru kejohanan dalam Sukan Paralimpik di Rio 2016. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang mungkin antara kalangan rakan-rakan yang berhormat telah maklum, iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri telah mengumumkan beasiswa pada 5 atlet yang melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi bernilai 7,000 setahun melalui Yayasan Pelajaran Johor. Ini sebagai penghargaan kepada atlet Johor yang cemerlang dalam sukan untuk melanjutkan pelajaran mereka. InsyaAllah segala yang dilaksanakan ini akan membawa kepada kecemerlangan kontingen Johor dalam SUKMA, terutamanya SUKMA 2020. Terima kasih. Yang Muhammad tenang jemput. Yang Berhormat Tuan Speaker, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Esko Dia dan Sukan Negeri. Kita telah pun melihat secara keseluruhan pencapaian kontingen Johor dalam SUKMA di Sarawak, di mana menyumbang sebanyak 19 pingat emas. Walaupun kita tahu pencapaian yang dinyatakan ini masih kurang daripada sasaran yang ditetapkan. Walau bagaimanapun kita ucapkan syabas dan tahniah pada persatuan-persatuan atletik negeri Johor yang telah berjaya membawa harum nama negeri Johor. Dan juga kita berhasrat menduduki antara 3 tempat terbaik, lebih-lebih lagi pada tahun 2020 di mana Johor akan menjadi langsungnya tuan rumah di SUKMA akan datang. Jadi soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah ataupun inisiatif daripada pihak Majlis Sukan Negeri untuk mengesan atau mengasah bakat atlet-atlet muda yang mempunyai potensi yang tinggi untuk kita tonjolkan atau kita tengahkan di peringkat lebih tinggi di negeri Johor? Terima kasih. Buat Yang Berhormat Tuan Speaker, terima kasih kepada soalan tambahan Yang Berhormat Adun Tenang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya di kejohanan SUKMA kita mempunyai 24 acara, iaitu kita akui bahawa pencapaian negeri Johor dalam SUKMA Sarawak 2016 memang tidak menepati sasaran yang telah ditetapkan, iaitu kita telah mensasarkan 30 pingat emas, tapi kita telah capai 19 pingat emas. Jadi di situ kita lihat beberapa kekurangan dan kita telah kenal pasti beberapa kelemahan. Kelemahan bukan saja daripada segi soal kejurulatihan, tetapi kita perlu melihat juga
soal atlet-atlet yang bertanding dalam Sukma 2016 yang lepas. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bahawa hari ini mungkin kita melihat dari segi pencapaian, pencapaian kita hanya memberi tumpuan kepada atlet Sukma, iaitu atlet yang normal, iaitu sebanyak 24 acara yang mereka sertai. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya kita tidak boleh melupakan pencapaian atlet OKU, atlet kelainan upaya, yang mereka sendiri telah mencapai kejayaan yang begitu cemerlang. Mereka mensasarkan 20 pingat emas ketika untuk kejohanan Sukan Paralimpiad Sarawak 2016, dan mereka telah mencapai 30 pingat emas, iaitu melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan kejayaan bukan saja kepada atlet yang normal dan juga kepada OKU saja. Ini merupakan satu kejayaan kepada negeri Johor, yang mana negeri Johor melalui kerajaan negeri Johor dan juga yang telah diuruskan oleh Majlis Sukan Negeri Johor telah melakukan program sukan yang seimbang melibatkan semua jenis kategori untuk orang normal dan juga orang kelainan upaya. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, bahawa dalam peringkat awal ini kita punya masa 4 tahun untuk kita menghadapi Sukma 2020. Dan kita hari ini kita mempunyai 47 persatuan sukan. Dan persatuan-persatuan yang terlibat dalam Sukma hanya 24 persatuan sukan, iaitu 19 untuk 19 acara wajib dan 5 untuk acara pilihan. Tapi saya dipahamkan oleh pihak Majlis Sukan Negara dan masih belum diluluskan bahawa untuk Sukma yang akan datang dipahamkan akan membuat tambahan hingga 10 acara. Jadi untuk peringkat awal kita telah melihat bahawa perancangan ini perlu disusun secara rapi, dan seperti yang saya sebut tadi, seperti melibatkan kejohanan-kejohanan di peringkat negeri Johor, yang mana seperti olahraga yang seperti saya sebut tadi, iaitu kita telah menganjurkan sikit olahraga. Sikit olahraga ini saja sebenarnya telah mencongkil bakat-bakat daripada peringkat akaumbi, iaitu melibatkan pelajar-pelajar yang berumur 15 tahun ke bawah. Yang mana untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, masa kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia sendiri, negeri Johor yang diwakili oleh atlet-atlet daripada Sekolah Sukan Tun Hussein On telah mencapai 4 pingat emas. Ini merupakan kejayaan yang luar biasa, hasil daripada program di peringkat akaumbi yang telah kita laksanakan. Jadi kita harap dengan sebahagian program-program ini, kita pun telah sedang dalam peringkat akhir untuk kita menyiapkan kita punya strategi-strategi bagi kita mencapai bukan saja kita sebagai hanya untuk menyertai Sukma, tetapi kita boleh menjadi 3 tempat yang teratas dalam Sukma 2020 pada tahun 2020 nanti. Jadi saya harap dengan adanya program-program yang lebih konsisten daripada setiap persatuan, kan? Kerana kita anggap bahawa 24 persatuan yang terlibat dalam kejohanan Sukma ini merupakan persatuan emas, kerana mereka lah sebenarnya acara-acara yang dipilih untuk kita adakan dalam Sukma. Jadi kita insya-Allah kita akan sentiasa mendengar setiap daripada laporan daripada persatuan dan juga daripada atlet untuk kita lihat bahawa keperluan yang kita perlu sediakan pada Sukma 2020. Dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bahawa untuk kita seperti saya sebut tadi, daripada segi peralatan dan juga kemudahan latihan, sebenarnya tidak dinafikan bahawa daripada segi kos yang kita sediakan kepada persatuan-persatuan ini sebenarnya amat tinggi. Seperti yang saya sebut, iaitu untuk tahun 2017 kita tidak punya kejohanan Sukma. 2019 kita tak ada kejohanan Sukma, tetapi kita telah menyediakan hampir 4 juta untuk persatuan-persatuan sukan yang ada dalam negeri Johor bagi menyediakan peralatan dan juga kemudahan-kemudahan latihan untuk mereka. Ini sebenarnya bergantung kepada persatuan-persatuan untuk mereka melihat bagaimana tanggungjawab mereka untuk memastikan bukan saja untuk membawa nama persatuan, tetapi nama maruah negeri Johor sebagai untuk kita menunjukkan bahawa kita boleh mencapai pingat emas dalam Sukma yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih dengan jawapan yang diberikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sukan ini salah satu aspek yang penting adalah pendedahan. Selain kita mengimport jurulatih dan mengupah jurulatih yang berkaliber,
adakah apakah inisiatif ataupun inisiatif untuk mendedahkan para atlet ataupun mereka yang masih muda lagi di peringkat awal untuk dihantar ke luar negara ataupun di negeri-negeri lain supaya mereka didedahkan dengan pertandingan ataupun pertandingan persahabatan supaya mereka lebih berkeyakinan apabila berdepan dengan temasa sukan di mana pada pendapat saya penghadapan dengan orang cakap sama ada yakin atau tidak yakin ya dalam satu pertandingan adalah sangat penting. Ya. Terima kasih. Saya dah beritahu adun tulang, esok saya jawab. Terima kasih. Tadi saya ada maklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa dari segi pendedahan ni kita bukan saja mengharapkan kejohanan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri Johor dan juga Majlis Sukan Negara. Jadi kalau yang berhormat lihat bahawa daripada segi persiapan kita untuk kita mencungkil bakat setelah mencungkil bakat kita memberi pendedahan kepada mereka untuk menyertai kejohanan-kejohanan mungkin di peringkat yang tertinggi, kita telah bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sebab itu saya katakan di mana-mana pun bahawa daripada segi kemampuan Majlis Sukan Negeri Johor dengan kaki tangan yang terhad, kita mungkin tidak mampu untuk kita mengadakan program sehingga ke peringkat akar umbi. Jadi dengan kerjasama pintar antara pihak Majlis Sukan Negeri Johor dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, kita telah memberi kerjasama dalam program Majlis Sukan Sekolah Cawangan, Majlis Sukan Sekolah Daerah, Majlis Sukan Sekolah Johor sehingga ke Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Kerana penyertaan daripada atlet-atlet adalah bermula daripada peringkat sekolah. Jadi di situ kita lihat bahawa dengan kerjasama yang baik ini, dan saya ucap terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan mereka telah memberi kerjasama yang baik. Dan kita lihat bahawa atlet-atlet di peringkat akar umbi ini kita boleh congkil bakat mereka. Jadi dengan komitmen daripada Kerajaan Negeri Johor pada mulai tahun 2016, kita pun telah memberi bantuan daripada segi peruntukan kewangan, iaitu untuk Majlis Sukan Sekolah Daerah kita memberi 5,000 untuk setiap daerah. Untuk Majlis Sukan Sekolah Negeri Johor kita telah memberi peruntukan 50,000, iaitu atas dasar kerjasama kita antara Majlis Sukan Negeri Johor dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan juga kejohanan-kejohanan yang disertai adalah bergantung kepada permohonan daripada persatuan-persatuan. Contohnya untuk acara olahraga, kita pun selalu menerima jemputan daripada negara Thailand, iaitu kita menyertai sirkuit olahraga Thailand, yang mana kejohanan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada atlet-atlet olahraga yang ada, dan juga kepada setiap persatuan yang lain kita sentiasa menerima permohonan, dan kita pun memantau dan juga kita menapis setiap kejohanan yang ingin disertai oleh persatuan-persatuan, kerana kebanyakan kejohanan yang ingin disertai tidak mendapat pengiktirafan daripada Majlis Sukan Negara. Sebab itu tuan-tuan ahli-ahli yang berhormat, bahawa soal peruntukan, soal kejohanan disertai sebenarnya tidak mainkan peranan utama. Kerana saya mengambil contoh untuk persiapan SUKMA, kalau kita lihat ketika SUKMA 2016, walaupun kita membelanjakan hampir 8 hingga 9 juta dari segi peralatan, persiapan dan sebagainya, saya lihat bila setengah negeri itu dia membelanjakan hanya 3.5 juta untuk menghadapi SUKMA, tapi mereka mengutip pingat emas yang hampir sama. Jadi soal peruntukan, soal kemudahan ni kita mengambil lihat bahawa banyak atlet-atlet yang hebat, contohnya dari negara Jamaica, negara-negara yang mempunyai atlet yang berkaliber, Jamaica, dia minta Datuk Ayub, Jamaica, walaupun dengan kemudahan sukan yang tidak hebat, kemudahan sukan yang mungkin tidak boleh bersaing dengan negara-negara yang maju seperti Amerika, tapi mereka boleh melahirkan atlet-atlet yang hebat, lari bawah 9.5 saat dalam 100 meter, bukan kata seorang tapi lebih daripada seorang. Tapi ini menunjukkan bahawa setiap kemudahan sukan ni memang dia punya faktor dalam melihat kejayaan seorang atlet, tetapi jiwa dan juga semangat atlet itu mesti besar.
Jadi itulah yang akan kita tanamkan untuk kita menghadapi Sukma 2020. Dan saya melihat bahawa dengan adanya daripada segi mungkin kita rangkumkan antara kemudahan dan penjalanan atlet, insya-Allah kita dalam 2020 nanti tidak mustahil. Dan sebab itu saya selalu tekankan persiapan negeri Johor selepas Sukma bukan hanya kepada atlet yang normal. Sebab tu kadang ahli-ahli yang berhormat dan saya sendiri pun kadang mula lepas pandang. Tapi sebenarnya mereka juga mainkan peranan utama. Contohnya ketika Olimpik Rio. Kita lihat yang kita sasarkan atlet yang normal. Tapi akhirnya mereka yang kelainan upaya yang menaikkan imej dan juga nama negara kita. Termasuk di negeri Johor. Di kejohanan sukan Paralimpiad daripada 20 sasaran pingat emas dapat 30. Dan yang normal daripada 30 kita dapat 19. Itu kita akui. Kita akui dengan kelemahan. Tapi untuk kita membangunkan atlet ni bukan menggunakan masa satu hari. Ibarat kita membina rumah. Kita tak boleh siapkan rumah satu hari. Tapi ini tanggungjawab saya sebagai fungsi jawatan kuasa Belia Sukan, bahawa apa juga kejayaan, apa juga yang kita perolehi, itu akan menjadi kita punya penyuntik semangat kita pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Yang berhormat Pasir Raja jemput. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 4. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muafakat Johor. Yang Tan Sri Speaker, pertama sekali saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini, sepanjang tahun 2015 mendatang pekerja asing yang sah yang bekerja di negeri Johor, statistiknya ialah seramai 124,138 orang. Manakala setakat Oktober 2016 seramai 61,630 orang bekerja di negeri Johor. Secara amnya hasrat kerajaan untuk membenarkan pengajian pekerja asing adalah merupakan langkah sementara sahaja bagi memenuhi keperluan pihak industri terhadap keperluan tenaga kerja yang tidak diisi oleh pekerja tempatan. Walau bagaimanapun terdapat banyak impak dan kesan terhadap pengajian pekerja asing, dan antaranya ialah seperti pertama sekali ia mengurangkan peluang pekerjaan terhadap pekerja tempatan. Kebanyakan majikan mendakwa bahawa mereka sukar untuk mendapatkan pekerja tempatan bagi mengisi kekosongan jawatan di syarikat mereka. Terdapat juga majikan yang lebih cenderung untuk mengaji pekerja asing kerana berpendapat bahawa pekerja asing ini lebih rajin bekerja dan boleh membuat kerja-kerja lebih masa, termasuk pada hari cuti rehat. Ini menyebabkan kurangnya peluang pekerjaan ditawarkan kepada pekerja tempatan. Sedangkan pihak majikan perlu sedia maklum bahawa pekerja asing yang bekerja di negara ini tidak sebenarnya mempunyai komitmen seperti keluarga dan sebagainya berbanding dengan pekerja tempatan. Impak yang kedua ialah dari segi ekonomi. Melalui lambakan pengajian pekerja asing, ia menyebabkan pengeluaran mata wang negara yang dihantar ke negara luar dengan banyak, dan ia juga memberi impak terhadap ekonomi negara. Tuan Sri Speaker, impak seterusnya adalah kadar gaji yang stagnan dengan izin. Dengan lambakan pekerja asing yang banyak di negara ini, kadar gaji terhadap pekerja tempatan akan menjadi stagnan dengan izin. Ini kerana pihak majikan mempunyai pilihan sama ada untuk menaikkan kadar gaji pekerja tempatan yang telah bekerja lama dengan mereka atau menggajikan pekerja asing yang baru bekerja yang mempunyai kadar gaji yang lebih rendah. Seterusnya adalah masalah kesihatan. Kemasukan pekerja asing yang banyak juga menyebabkan wujudnya penyakit yang berbahaya seperti TB dan sebagainya. Setiap pekerja asing yang bekerja secara sah di negara ini akan menjalani pemeriksaan kesihatan oleh FOMEMA. Walau bagaimanapun, bagi pekerja asing yang tidak sah yang bekerja di negara ini tidak menjalani pemeriksaan kesihatan tersebut, dan selalunya inilah golongan yang sebenarnya membawa penyakit ke negara kita ini. Dan masalah yang paling ketara dan paling banyak beri impak kepada kita ialah masalah sosial dan masalah jenayah. Kita tidak boleh
lari daripada kenyataan bahawa pekerja-pekerja asing ini banyak terlibat dalam masalah-masalah sosial dan juga masalah-masalah jenayah. Dan untuk rekod di Dewan Yang Mulia ini, menurut PDRM Johor, sepanjang tahun 2015, profil tangkapan warga asing yang terlibat dalam jenayah di negeri Johor ialah seramai 952 orang, manakala setakat Oktober 2016 ialah seramai 729 orang, dan ia melibat berbagai jenis kes-kes jenayah seperti bunuh, merogol, mencabul kehormatan, kes-kes samun senjata, kes-kes pemerasan, merusuh, dan juga kes-kes ragut, mencuri, dan juga kes-kes pecah rumah. Terima kasih. Yang Amat Pasir Raja jemput. Terima kasih atas jawapan. Soalan saya yang ajukan ialah berkaitan dengan kesan negatif lambakan pekerja asing, dan kita lihat sejarah dan juga rentetan kemasukan pekerja asing dari dulu sampai sekarang macam tidak ada kesudahan. Tan Sri tengok sendiri, kerana ada lambakan, tiba-tiba kita diberitahu negara dah ada sakit TB. Negara ni baru-baru ni malaria pula. Sebenarnya penyakit ni dah lama patut dah ditiadakan. Wad TB pun dah tutup dulu. Malaria baru timbul dalam akhbar mengatakan ada malaria. Ini tak lain tak bukan datang daripada mereka yang datang tanpa disemak entry ni, maknanya daripada kemasukan tak disemak perbuatannya, latar belakang. Yang terbaru Tan Sri, penyakit TB ni bukan paru-paru, TB tulang. Tulang ni kalau dah kena TB ni susah nak rawat. Bukan injection je boleh, dah terpaksa masuk kat ward. Nanti kena ada ward TB baru pula. Jadi Tan Sri, kita kena ambil langkah drastik. Saya setuju dengan jawapan Esko dan juga persaranan yang amat berhormat dalam strategi keempat, mengurangkan kebergantungan pekerja asing. 4 plan termasuk unit swadaya. Cuma saya nak nyatakan di sini, adakah unit swadaya ni yang akan kita wujudkan ni, yang telah dipelancarkan ni, mempunyai autoriti untuk mengesan majikan dan juga menganjurkan satu kaedah di mana pertama mereka mesti ada database yang lengkap majikan mana yang memerlukan yang sebenar pekerja dan juga yang tidak pernah. Dan mereka mesti ada satu kaedah di mana yang masuk mesti ada do and don't dalam negara kita ni. Ada boleh, ada tak boleh. Saya diberitahu dekat kawasan Tan Sri, pendatang asing duduk dekat divider setiap hujung minggu. Di Kota Tinggi mereka duduk kat rumah, lepas tu mandi kat luar ramai-ramai, lepas tu tak pakai pakaian, contoh. Ini semua yang negatif. Jadi saya minta lah, kalau kerajaan negeri nak buat sesuatu, unit swadaya yang dilancarkan ni mesti ada autoriti. Itu saja. Jemput. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Raja. Terima kasih Speaker. Saya sebelum ingin menceritakan mengenai peranan unit swadaya ini, biarlah saya juga menerangkan bahawa memang dari segi penguatkuasaan seringkali dilaksanakan, dan juga kita sedar bahawa kita boleh mengawal pekerja asing yang masuk ke negara ini secara sah, tetapi seringkali yang menjadi masalah kepada kita ialah pekerja asing yang tidak sah ataupun parti yang ada di dalam negara kita ini. Walau bagaimanapun pihak imigresen terus melaksanakan operasi untuk memastikan bahawa tindakan diambil kepada mereka dan juga keputusan untuk mengusir mereka ke negara asal sering diambil. Dan bagi tempoh tahun 2016 setakat Oktober 31 hari bulan, seramai 7,743 orang parti, iaitu seramai 5,741 orang lelaki, 862 wanita dan 137 kanak-kanak telah pun dihantar pulang setelah ditangkap dan menghadapi hukuman masing-masing. Manakala bagi parti yang telah menyerah diri, Jabatan Imigresen juga ada program 3+1, iaitu seramai 13,265 orang parti telah pun menyerah diri secara sukarela dan telah pun dihantar ke negara masing-masing. Jadi ini menjadi seramai 21,000 orang, 21,008 orang parti telah pun kembali ke negara asal melalui pengusiran
ataupun serah diri bagi tempoh sehingga 31 Oktober 2016. Dan bagi mengatasi permasalahan ini, bukan saja permasalahan dari segi mempunyai tenaga kerja yang mahir di negeri Johor, dan juga bagi memastikan bahawa rakyat Johor mendapat peluang pekerjaan, tetapi tujuan unit swadaya ini juga dibentuk ialah untuk mengawal kemasukan dan juga kebergantungan pekerja asing di negeri Johor ini. Dan saya juga ingin dimaklumkan bahawa sebelum tubuhnya unit swadaya insan ini, kita yang menjaga pembangunan sumber manusia di negeri Johor banyak mengharapkan kepada Kementerian Sumber Manusia itu sendiri, kerana dari segi latihan, dari segi penempatan pekerjaan dan juga pekerja asing, keputusannya ataupun dasarnya adalah dari segi mengharapkan kepada Persekutuan Manusia Kementerian Sumber Manusia. Tetapi kita membuat satu anjakan paradigma dan juga menyedari bahawa kejayaan negeri Johor dari segi ekonomi juga akan membawa kepada lebih banyak peluang pekerjaan, peluang latihan dan juga cabaran dari segi human development capital. Sebab itulah kita mengambil keputusan bahawa di negeri Johor kita mesti ada unit sumber manusia yang tersendiri supaya kita dapat membuat keputusan selaras dengan cara Johor dan juga kehendak Johor. Dan memang kita tidak dapat nafikan bahawa selain daripada Kementerian Sumber Manusia itu sendiri, agensi-agensi di negeri Johor juga banyak mempunyai program-program ataupun rancangan dari segi pembangunan sumber manusia. Contohnya IRDA, ada program Human Development Capital yang tersendiri, JPDC, YPJ dan juga agensi-agensi yang lain. Jadi ini seringkali membawa kepada satu keadaan di mana kita tidak ada koordinasi. Kita tidak dapat membawa kepada satu hala tuju yang tetap ke mana Johor nak menuju. Jadi untuk memutuskan dan menyelesaikan permasalahan ini, kita memerlukan satu unit di negeri Johor yang akan menjadi otoriti tertinggi dalam isu pembangunan sumber manusia di negeri Johor. Maka terbentuklah unit swadaya insan, dan unit swadaya insan ini akan menjadi otoriti tertinggi di mana agensi-agensi lain mestilah mengikut arahan dan aluan seperti mana yang ditetapkan oleh unit swadaya insan ini. Jadi antara cabaran kita dalam unit ini adalah untuk mengawal kepada kebergantungan pekerja asing yang ada di negeri Johor. Dan seperti mana Yang Berhormat Menteri Besar dalam ucapan bajet telah pun menyatakan, antara cabaran-cabaran dan juga perkara yang akan diambil kira, unit swadaya insan ini juga seperti saya katakan, memandangkan kita telah pun ada otoriti yang tertinggi, kita juga akan mengadakan lebih banyak kajian. Sebagai permulaan, unit ini akan mengadakan program pencabaran fikiran dan juga makmal untuk memanggil semua stakeholders yang ada di negeri Johor ini untuk mencari penyelesaian, kerana kita tidak boleh terus melaksanakan satu keputusan yang boleh membawa impak kepada majikan dan juga pihak-pihak stakeholders yang lain. Jadi, dan juga kepada persatuan manufacturers dan persatuan perkilangan dan sebagainya. Jadi untuk mencari satu win-win situation, tetapi kita tetap dengan keputusan kita bahawa kita mesti mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Kerana apa jua pembangunan yang berlaku di negeri Johor, ianya adalah untuk manfaat rakyat negeri Johor. The growth in Johor is for the Johorians. Jadi atas konteks tersebut termasuklah kepada peluang-peluang pekerjaan dan juga latihan. Jadi inilah satu isu yang begitu besar, begitu menyeluruh. Jadi kita kena juga berbincang dengan banyak agensi-agensi yang berkaitan, kerana ia juga akan membawa kepada impak ekonomi. Dengan keputusan yang terburu-buru juga akan menyebabkan industri-industri yang buat masa ini banyak bergantung kepada pekerja asing mungkin akan mendapat satu halangan kerana akan kehilangan pekerja dan sebagainya. Jadi kita mempunyai perancangan jangka panjang, dan seperti saya katakan tadi, akhirnya kita nak pastikan bahawa apa jua peluang pekerjaan yang ada yang boleh diisi, kita nak pastikan rakyat Johor bersedia untuk menerima peluang-peluang tersebut. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Exco. Tan Sri Speaker, memang kita tidak menggalakkan pekerja asing atau mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Tapi setengah bidang atau sektor susah mendapat pekerja-pekerja tempatan, dan pemilih-pemilih macam saya beri satu contoh, sektor pertanian, pekebun-pekebun kecil
kadang-kadang mereka memerlukan mungkin 3 hingga 5 pekerja untuk menjalankan aktiviti pertanian mereka. Dan mereka pergi jumpa Jabatan Pertanian dan memohon. Saya beri satu contoh. Saya pernah menerima aduan ini. Dia memohon 5 pekerja dia daripada Jabatan Pertanian dan dia telah diluluskan. Tetapi sampai akhirnya dia pergi immigration, dia hanya dapat 1 saja pekerja asing. Justru itu kerja dia tidak boleh jalankan kerja dia. Dia nak hidup juga. 1 pekerja asing sebab dia nak 5 bagi 1. So ini saya nampak macam ada kurang penyelarasan antara Jabatan Pertanian atau beberapa jabatan yang berkenaan dengan permohonan pekerja asing masuk ke negara kita. So apakah peranan yang saya harap peranan boleh dimainkan oleh Jabatan Tenaga Manusia supaya menyelaraskan, supaya lebih memahami keadaan yang dihadapi oleh pekebun kecil ini, supaya mereka dapat kerja-kerja yang diperlukan untuk menjalankan kerja mereka. Apakah pihak Jabatan Sumber Manusia boleh menjalankan kerja penyelarasan dengan immigration untuk memastikan mengurangkan masalah macam ini? Terima kasih. Okey, Ibu. Terima kasih Speaker. Terima kasih kepada Jabatan. Seperti saya katakan tadi, Tuan Speaker, buat masa ini pengajian pekerja asing hanya dalam 5 industri, 5 kategori saja, iaitu pembinaan, pertanian, perladangan, perkilangan dan perkhidmatan. Perkhidmatan juga bukan semua sektor, seperti tukang masak restoran, pembersihan, pencucian, KD dan juga pembantu taman tema dan sebagainya saja dibenarkan. Dan kita juga sedar bahawa kebanyakan industri ini seringkali keluhan mereka ialah mereka susah untuk mendapat pekerja tempatan untuk mengisi. Dan juga kalau dikatakan mindset pekerja tempatan, warga tempatan juga pada hari ini mereka kurang gemar untuk bekerja dalam industri-industri seperti 3D dan sebagainya, sehingga mereka tidak ingin mengambil peluang. Saya ingin memberi satu contoh di sini, Tuan Speaker. Berdasarkan kepada Jobs Malaysia, Statistik Job Malaysia, pengangguran bagi tahun 2015 di negeri Johor ialah sebanyak 3.1%. Itu memang kadar yang terendah di negara kita, iaitu seramai 50,600 orang sahaja. Tetapi pencari kerja yang aktif yang telah pun mendaftar dan mengambil inisiatif untuk mencari kerja selaras dengan data yang ada dalam Jabatan Tenaga Kerja ialah hanya 27,379 orang. Maknanya kekosongan jawatan ialah sebanyak orang yang menganggur adalah seramai 50,000 orang, 50,600, tetapi yang mencari kerja hanya 27,379 orang, manakala kekosongan jawatan yang kita ada ialah sebanyak 43,044 jawatan. Maknanya lebih banyak kerja kosong yang menanti daripada mereka yang memohon. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa kebanyakan warga tempatan ialah terlalu memilih pada masa yang sama. Kebanyakan kerja kosong yang ada ialah kerja yang tidak memerlukan kemahiran yang begitu tinggi, mungkin separuh mahir ataupun PMR, SPM, STPM dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang menyebabkan adanya gap ataupun kekosongan yang kita terap ada mismatch dengan izin. Mismatch. Walau bagaimanapun, seperti saya katakan tadi, unit swadaya insan ini peranan pertama kita adalah untuk berjumpa dengan pihak majikan. Okey, melalui persatuan-persatuan mereka, kita akan create database untuk mengetahui apakah permintaan dan juga kehendak mereka. Dan juga unit ini juga akan bekerjasama dengan Jobs Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Pembangunan Kemahiran dan agensi-agensi yang lain, supaya apa jua mismatch yang kita ada sekarang ini perlu diselaraskan. Dan pada masa yang sama juga jabatan ini juga akan memainkan peranan sebagai agensi yang akan berjumpa dengan pelabur-pelabur yang masuk ke negeri Johor. Apabila satu pelabur baru masuk ke negeri Johor, unit ini akan berjumpa dan juga ingin tahu apakah kehendak
pelabur tersebut dari segi peluang-peluang pekerjaan yang akan dibawa ke negeri Johor ini, dan apakah jenis kategori pekerja yang diperlukan dan sebagainya. Dan unit ini juga akan bertindak untuk mewar-warkan peluang-peluang pekerjaan yang ada di negeri Johor, di seluruh pelosok negeri Johor, dan juga akan terus mengadakan program-program penempatan pekerjaan supaya tidak ada mismatch, dan juga kita memberi peluang kepada semua warga Johor supaya dari segi informasi sampai kepada mereka, dan pada masa yang sama juga mengatur peluang-peluang dari segi interview, temuduga dan sebagainya di tempat mereka itu sendiri. Jadi dengan cara ini kita percaya bahawa kebergantungan kepada pekerja asing itu dapat dikurangkan. Pada masa yang sama juga warga tempatan akan mendapat lebih banyak peluang pekerjaan. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekianlah saja soalan-soalan yang dapat kita kemukakan pada pagi ini. Soalan-soalan yang lain yang belum dijawab akan dijawab secara bertulis dalam persidangan yang sama. Sambungan perbahasan atas rundingan bacaan kali yang kedua bagi rang undang-undang Enakmen Perbekalan 2017 tahun 2016. Ahli-ahli yang berhormat, sambungan perbahasan atas rundingan bagi bacaan kali yang kedua Enakmen Perbekalan 2017 tahun 2016 disambung sekarang dengan saya mempersilakan Yang Berhormat Pangkalan Rinting berbaki 10 minit saja. Jangan lebih. Terima kasih Tuan Sri Speaker di mana memberi peluang saya berucap selama 2 hari. Jadi saya teruskan ucapan saya. Yang Berhormat Tuan Sri Speaker, ucapan Yang Berhormat Menteri Besar juga menyebut pasal membantu menyelesaikan masalah setinggan dekat Johor Bahru ini. Dalam kawasan Pangkalan Rinting juga ada masalah yang sama. Yang isu Kampung Bakar Batu yang saya bawa dalam sidang lepas kini telah menghadapi tuduhan mahkamah daripada pihak pemaju. Dan satu lagi isu yang baru di mana ada penduduk di sebelah surau sementara Kampung Sungai Dangga juga diusir dari tanah kerajaan itu sendiri. Jadi untuk penduduk Kampung Bakar Batu yang telah duduk dekat kawasan situ dah lama puluhan tahun dan pernah mendapat status TOL, saya minta pihak kerajaan dapat membantu dalam menjadi orang tengah untuk berunding dengan pemaju dekat situ. Sekurang-kurangnya penduduk kampung minta boleh mendapat tempat tinggal yang baru dalam kawasan kat situ juga. Kat sebelah kampung orang asli Bakar Batu pun boleh memandangkan pembangunan yang akan dijalankan situ akan mendapat untung berbaloi daripada pihak pemaju. Jadi untuk penduduk dekat kampung Sungai Dangga pula, saya minta supaya kerajaan dapat membantu. Sekurang-kurangnya adalah papasan ataupun sedikit adalah penetapan baru yang sepatutnya kepada penduduk dekat situ. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Speaker, loji najis di apartmen Bukit Saujana masih lagi tak berfungsi dengan baik. Tinjauan saya yang baru ini ada lagi kita nampak najis dia melimpah keluar terus daripada loji itu ke sistem pepaitan berdekatan. Jadi bukan saja bau busuk, saya juga bimbang kebersihan dan kesihatan sekitar situ. Kalau serius, saya takut penyakit akan berlaku. Jadi sebagai Bandaraya Johor Bahru yang dikatakan maju ini, perkara ini tak sepatutnya berlaku. Jadi saya ingin tahu bagaimanakah MBJB mengendali dan menyelaraskan sistem gumbahan dan kawasan dalam kawasannya, dan untuk loji ini apakah tindakan yang telah diambil oleh MBJB. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Speaker, bila kita tanya pasal punca banjir kilat, barangkali jawapan yang kita terima ialah air pasang hujan lebat. Tapi pada 25 hari bulan Oktober yang lalu, hari hospital terbakar itu, bukannya musim pasang keling dan bukannya faktor supermoon, banjir kilap tetap berlaku dekat
kampung Jalan Susu 1, Jalan Tun Razak dan Jalan Meldron dekat dengan Sungai Segit selepas hujan lebat. Saya juga mendapati ada takungan air yang serius dekat Jalan Skudai dekat dengan tapak pembinaan Country Garden selepas saja hujan lebat sikit itu berlaku. Jadi saya bimbang juga banjir kilat akan berlaku dekat kawasan situ. Kalau banjir kilat berlaku dekat kawasan situ, Johor Bahru akan jam teruk dekat Bandar Raya Johor Bahru. Jadi saya bimbang benda ni akan berlaku dan saya ingin mengetahui apakah rancangan kerajaan untuk memastikan banjir kilat itu tidak berlaku lagi dalam Bandar Raya Johor Bahru. Jadi satu lagi soalan tambahan untuk lanjutan itu, kita nak tahu selepas banjir kilat ni ada tak pampasan atau bantuan kepada mangsa banjir kilat? Contohnya mangsa banjir kilat yang berlaku dekat kampung Jalan Susu 1 situ. Walaupun banjirnya sekejap tapi kerugian penduduk sendiri memanglah besar. Sampailah ada kereta rosak, ada benda rosak. Ada tak pampasan khas kepada mereka ini? Dan lanjutan itu juga sebab saya rasa banjir kilat hujan besar ini pun disebabkan oleh perubahan iklim, climate change. Jadi saya ingin tahu adakah tindakan ataupun perbincangan daripada pihak kerajaan negeri untuk menanangi masalah ini, sebab perbincangan sangat hangat dekat dunia pasal climate change ni baru-baru ni, sampai adalah dekat Paris pun ada perjanjian baru yang dibuat. Dan apakah tindakan ataupun langkah yang akan dibuat oleh kerajaan negeri sendiri? Jadi sebelum saya duduk, saya juga ingin mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa tahun lepas TMJ pernah bertitah bahawa Johor boleh keluar daripada Malaysia dengan syarat jika ada syarat dalam perjanjian dalam pembentukan Malaysia dilanggar. Jadi selepas Tuanku titah, ramai bangsa Johor yang menyambut baik titah Tuanku ini dan bertanya-tanya kepada saya, ini pengundi pun tanya, betul ke? Wabi, ya. Tolong ubah kepada tajuk lain. Tajuk ni jangan sentuh lah. Sentuh. Ubah tajuk lain. Yang tajuk yang tadi itu jangan disentuh. Okey, saya teruskan. Jadi sebalik pada penyata kewangan. Jadi bila saya buat pemeriksaan ke atas kertas mesyuarat untuk sidang DUN kali ini, saya mendapati semua penyata kewangan 2015 untuk semua BBT telah dibentangkan kecuali MBJB. Jadi penyataan kewangan MBJB 2014 juga baru dibentang pada sidang awal tahun ini. Padahal penyata kewangan MBJB untuk tahun 2013 dan sebelum ini boleh dibentang bersama-sama BBT lain ketika setiap persidangan bajet sebelum ini. Jadi saya ingin minta penjelasan mengapa penyata kewangan MBJB untuk tahun 2014 dan 2015 lewat dibentang. Dan saya rasa dengan ini sekian saja daripada Pangkalan Rinting. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pangkalan Rinting. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Pekan Nenas. Selamat sejahtera Yang Berhormat Tan Sri Speaker dan rakan-rakan ahli sekalian. Pekan Nanas ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2017. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, rakyat dihimpit oleh masalah kenaikan kos sara hidup, harga petrol, minyak masak, elektrik dan air meningkat selepas Periayu 13. Oleh itu, Pekan Nanas sahut baik dengan matlamat bajet negeri Johor 2017 untuk mensejahterakan rakyat dengan fokus
mentangani kesenjangan dan kos sara hidup untuk kebaikan umum. Saya juga memahami dan bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa kebanyakan masalah peningkatan kos sara hidup ini di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Malah setakat ini bangsa Johor masih terpaksa menanggung harga tarif air yang paling tinggi di seluruh Malaysia. Dasar penswastaan syarikat air merupakan satu kesilapan terhadap sehinggalah kerajaan Johor gagal membuat bantahan terhadap kenaikan harga air untuk mengelakkan rakyatnya menderita walaupun SAJ masih mendapat pendapatan lumayan. Ini merupakan bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri untuk meringankan beban rakyat. Saya menyeru kerajaan Johor berusaha mengkaji semula tarif air dengan SAJ dan SPAN serta menurunkan tarif air di negeri Johor secepat mungkin. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, adakah kerajaan Johor berhasrat menyediakan bekalan air dengan tarif yang paling rendah di Malaysia? Saya mencadangkan kerajaan Johor untuk bervisi jauh dan menetapkan matlamat untuk menyediakan bekalan air kepada bangsa Johor dengan tarif yang paling murah di seluruh Malaysia. Pencapaian ini akan membuktikan kerajaan Johor berjaya dalam pengurusan bekalan air berkualiti dan murah kepada rakyat jika berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Menikmati bekalan air dengan bayaran yang paling murah merupakan impian bangsa Johor. Tidak mengira orang Melayu, orang Cina, orang India atau lain-lain. Menyediakan bekalan air dengan harga termurah perlu menjadi impian Johor. Tidak mengira mana-mana parti yang mentadbir negeri Johor pada masa yang akan datang. Saya yakin bangsa Johor akan berasa amat bangga dengan prestasi kerajaan Johor jika berpeluang menikmati air yang paling murah. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, kalau kita imbas kembali kepada bajet negeri Johor 2016, Menteri Besar pernah mengumumkan bahawa program air percuma sebanyak 25 meter padu diperluaskan kepada kira-kira 5,000 penduduk dan melibatkan belanjaan 3 juta. Malah, kita dapati hanya 2,892 orang penerima program air percuma menurut senarai IKC dan Jabatan Kemajuan Air Orang Asli pada tahun 2016. Target 5,000 penerima program air percuma tidak dicapai pada tahun 2016. Bilangan penerima dan jumlah peruntukan yang sama diulangi dalam bajet 2017. Pekan Nanas yakin masih ada banyak anak Johor miskin yang memerlukan program air percuma tetapi tidak berpeluang untuk menikmatinya. Saya mencadangkan kerajaan Johor untuk memperluaskan penerima program air percuma kepada penerima Baitulmal, JKN dan rakyat miskin yang menduduki rumah kos rendah. Saya yakin kerajaan Johor akan berjaya mencapai target dan memberi manfaat kepada 5,000 penduduk yang memerlukan bantuan program air percuma pada tahun yang akan datang. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Pekan Nanas ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan Johor kerana berjaya membina 12,108 buah rumah mampu milik dalam tempoh 2013 sehingga 2016. Menurut jawapan yang diperolehi Dato' Esko Perumahan 21 Oktober, pembinaan rumah mantu milik tersebut meliputi jenis PKJA berharga 42,000 sebanyak 1,598 unit. Jenis PKJB berharga 80,000 sebanyak 3,217 unit. Dan jenis RMNJ berharga 150,000 sebanyak 7,293
3 unit. Saya dapati jenis PKJA hanya meliputi 13.19 daripada jumlah rumah mampu milik. Jenis PKJB meliputi 26.57, manakala RMNJ meliputi 60.23%. Pembinaan rumah mampu milik jenis RMNJ melibatkan kos pembinaan dan penggunaan tanah yang lebih banyak. Dengan menggunakan sumber kewangan dan tanah yang sama, sekiranya nisbah pembinaan PKJA dan PKJB dapat dipertingkatkan, maka lebih banyak unit rumah mampu milik dapat dibina dan lebih banyak penduduk berpeluang menikmati rumah mampu milik. Saya bercadang kerajaan Johor mencari mekanisme untuk meningkatkan nisbah pembinaan rumah jenis PKJA dan PKJB pada masa yang akan datang. Yang berhormat Tan Sri Speaker, aktiviti mesin kuda telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan kegiatan jenayah terhadap orang awam di seluruh Malaysia. Tidak dapat dinafikan bahawa pihak polis dan pihak berkuasa tempatan telah berkali-kali menyerbu premis pusat mesin kuda untuk melumpuhkan kegiatan ini. Malah keraguan masyarakat timbul apabila orang awam mendapati pusat mesin kuda dibuka balik selepas operasi persebuan. Situasi ini menimbulkan perasaan prasangka di kalangan masyarakat terhadap pihak berkuasa bahawa mereka bersahabat dengan golongan mesin kuda untuk mengelakkan persepsi negatif penduduk tempatan terhadap pihak berkuasa. Saya bercadang pihak polis melaksanakan SOP bagi setiap operasi persebuan terhadap pusat mesin kuda. Pertama, pihak polis perlu mengkuatkuasakan Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dengan sepenuhnya untuk memastikan bekalan IACIC setiap pusat mesin kuda dipotong serta-merta dalam setiap tindakan persebuan dilaksanakan. Selain itu, pemilik mesin kuda perlu disiasat untuk mendapat maklumat lanjut sama ada dia melupakan pihak yang menguruskan kegiatan mesin kuda ataupun mereka mensewakan premis mereka kepada orang lain. Jika sewa, siapakah pesewa tersebut? Pihak polis perlu memberi amaran keras kepada pemilik premis yang mensewakan premis mereka menjadi pusat mesin kuda dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pesewa yang rupanya pengurus kegiatan mesin kuda. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sekiranya pemilik enggan memberi kerjasama berbekalkan maklumat penyewa dan masih membenarkan premis mereka terus digunakan menjadi pusat mesin kuda, maka mereka perlu didakwa di bawah Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dengan hukuman denda 5,000 sehingga 50,000 bagi setiap mesin kuda atau penjara 3 tahun jika sabit kesalahan. Ini merupakan pelaksanaan SOP yang saya cadangkan bagi setiap operasi persebuan terhadap pusat mesin kuda, dan saya juga bercadang pelaksanaan SOP ini perlu menjadi KPI bagi penilaian prestasi ketua polis daerah. Selama ini, pihak polis menggunakan Seksyen 4B Akta Rumah Judi Terbuka untuk mengawal masalah kegiatan mesin kuda. Biasanya, penjaga pusat mesin kuda yang ditangkap bukan pengusaha yang sebenar. Dan kadang-kadang mereka terdiri daripada warga asing atau orang yang tidak takut terhadap hukuman penjara. Mungkin apabila mereka dimasukkan ke dalam lokap, mereka masih tetap menerima gaji. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sebagai contoh, kalau kita nak tangkap ikan besar, tangkaplah ikan jerom, bukan sekadar ikan bidis. Kalau kita
nak hapuskan masalah rasuah, kita kena tangkap Malaysia Official 1, bukannya pelbagai pangkat yang rendah. Oleh itu, untuk membantras kegiatan mesin kuda secara berkesan, kita perlu berusaha mengesan pengusaha sebenar, siasatan terhadap pemilik premis, membolehkan kita mendapat maklumat siapa pesewa, dan jika pesewa itu bukan pengusaha sebenar, saya yakinlah pangkatnya pun tinggi, dia bukanlah standard anak buah yang menjaga pintu, mungkin dia enjin pangkat tinggi yang bertaraf joroh. Kalau kita boleh dapat joroh, senang dapatlah NO1 lah. Tindakan ini juga dapat memastikan pemilik premis bertanggungjawab terhadap premisnya. Ucapan Wabi ni tak kena mengena dengan kita punya bajet. Saya ambil contoh supaya senang faham. Saya nak sambung, mereka tidak harus mensewakan untuk mendapat pendapatan lumayan dan menimbulkan masalah kepada orang awam. Sekiranya amaran keras, hukuman denda dan penjara terhadap pemilik premis masih tidak berkesan, hukuman yang lebih berat seperti merampas premis perlu dikaji dengan penggubaran undang-undang baru. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Pekan Nanas juga nak sentuh isu tentang terminal sejahtera Pontian. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2015, terminal sejahtera yang bertujuan meningkatkan prestasi pelajar daripada kalangan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Terminal ini mula beroperasi pada April 2012 melalui peruntukan berjumlah 770,000 daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, dan telah dilengkapi dengan berbagai kelembagaan. Ia terpaksa dihentikan operasinya pada tahun 2015 kerana tiada peruntukan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Penutupan terminal sejahtera Pontian ini sejak tahun 2015 menyebabkan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan tidak dimanfaatkan sebaiknya. Tindakan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar memohon pihak berkuasa tempatan mencari langkah alternatif bagi menjana pendapatan atau menggunakan peruntukan pihak berkuasa tempatan untuk menambung kos pengurusan dan operasi terminal sejahtera adalah tidak bertanggungjawab. Pihak berkuasa pihak kerajaan pusat perlu mempunyai rancangan masa panjang sebelum melancarkan dan melaksanakan sebarang program untuk kebaikan orang ramai. Sepanjang pengetahuan saya, terminal sejahtera sudah lama tidak ada kelas tuition dan digunakan untuk kelas aukuran. Dengan perbelanjaan operasi seminar sejahtera sebanyak 732,000 daripada April 2012 sehingga Disember 2014, bermakna perbelanjaan operasi seminar sejahtera setiap tahun lebih kurang 300 juta. Saya meneliti laporan penyata kewangan NDP tahun 2015 dan mendapati Majlis Raya Pontian mendapat lebihan pendapatan sebanyak 13,958,000 pada tahun 2015 dan lebihan 2,308,000 pada tahun 2014. Bukan nanas, sila gulung. Saya berpandangan bahawa pihak NDP berupaya untuk meneruskan program yang bermakna ini supaya lebih banyak pelajar miskin boleh mendapat manfaat. Saya berharap pihak NDP dapat menyokong program ini dan memohon pencerahan tentang perkembangan mengambil alih pengurusan terminal sejahtera tersebut. Yang berhormat Tan Sri Speaker, keadaan lebuh raja Pontian Sekutai semakin teruk dan membawa risiko kepada pengguna jalan raya.
Pihak JKR Pontian telah banyak kali berusaha mentampa jalan ini yang telah rosak dan mendak, khasnya di kawasan Batu 27 sehingga Batu 34. Saya berharap peruntukan Maris boleh digunakan untuk kerja penerapan semula jalan ini demi menjaga keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pembinaan jalan akses Pontian Johor Bahru yang diberi keutamaan kelima di negeri Johor amat penting untuk menyelesaikan masalah kesesatan lalu lintas di kawasan Pekan Nanas. Projek ini sudah disenaraikan di dalam rancangan Malaysia ke-8, malah sampai hari ini projek ini masih belum direalisasikan. Menurut jawapan bertulis yang diberkakan Exco Kerja Raya pada 21 Oktober, saya dimaklumkan bahawa projek ini masih belum diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 sebab kekurangan peruntukan kerajaan persekutuan. Saya faham, ini bukan salah Dato' Exco Kerja Raya. Ini masalah kerajaan persekutuan kerana tidak ada peruntukan sepanjang tahun sehinggalah pembangunan infrastruktur Johor selalu terbantu. Malah, kerajaan Johor masih perlu memainkan peranan mendesak kerajaan persekutuan untuk merealisasikan semua projek pembangunan infrastruktur yang telah dirancang di negeri Johor. Pekan Nanas juga berharap kerajaan dapat segerakan pelaksanaan cadangan membina jalan pintas dari Jalan Sawah ke Ulu Chow. Ini melupakan jalan alternatif melalui pembinaan jalan sepanjang 5.6 km untuk menyelesaikan masalah kesesatan lalu lintas di Pekan Nanas. Projek ini disenaraikan di dalam projek rancangan Johor 5 dan saya semoga ia boleh direalisasikan secepat mungkin. Yang berhormat Tan Sri Speaker, anak Johor memerlukan banyak pembangunan, tidak mengira membina jalan raya, membina hospital baru ataupun peningkatan infrastruktur. Tetapi kerajaan persekutuan tidak dapat memenuhi bangsa Johor akibat ketirisan dan keberosan pentadbiran mereka. Banyak projek pembangunan terbantuk dengan alasan kerajaan persekutuan tidak ada peruntukan. Tiada peruntukan, ini hampirlah jawapan standard yang selalu kerajaan persekutuan bagi. Demi pembangunan negeri Johor berjalan lancar, penagihan kuasa kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri adalah amat penting. Pembangunan negeri Johor tidak boleh sekali terjejas akibat projek pembangunan yang dirancang lama tidak dapat direalisasikan akibat kekurangan peruntukan sepanjang tahun. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kalau kita buat bandingan, bajet Johor 2017 melibatkan pendapatan kerajaan Johor sebanyak 1.6 bilion. Manakala bajet Malaysia 2017 melibatkan pendapatan kerajaan persekutuan sebanyak 225 bilion. Pendapatan kerajaan Johor hanya meliputi 0.7 daripada kerajaan persekutuan. Nisbah ini terlalu rendah. Kerajaan negeri sebenarnya layak untuk menikmati lebih banyak hasil cukai dan diberi lebih banyak kuasa untuk menentukan perkembangan dan pembangunan infrastruktur kita. Ini adalah sebab kita lebih faham keperluan kita. Sila tamatkan. Sila tamatkan ini juga sebab wang rakyat lebih selamat diagihkan kepada kerajaan negeri berbanding dengan kerajaan kleptokrasi. Kita amat mengalu-alukan penagihan sumber dan kuasa yang lebih banyak daripada kerajaan persekutuan. Kalau mereka tidak kasih, kita perlu bersatu untuk reformasi. Kita perlu bersatu menumbangkan pemerintahan kleptokrasi. Kita perlu membentuk suatu sistem
yang dapat menjamin nasib negara dan masa depan kita. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya akan mengakhiri ucapan saya dengan membuat rumusan terhadap ucapan saya. Pertama, saya sekali lagi menyatakan bantahan saya terhadap projek petroleum bersepadu dan taman maritim. Saya dapati ketiga-tiga NOU tidak mengira NOU jual beli tanah, NOU persediaan untuk infrastruktur air dan elektrik. Ketiga-tiga NOU yang dirancangkan semua tidak berjalan dengan lancar. Dan kedua, yes. Sila tamatkan ucapan. Dan akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya, dan saya berharap akhir je lah, apa lagi? sudah lompat terlalu banyak, sudah tak tahu sampai. Dan akhir kata, saya berharap pandangan saya dapat dikaji, dan saya berharap tidak kira rakan daripada sebelah sana atau sebelah sini. Kita perlu ada matlamat yang sama, iaitu berjasa dan bersumbang untuk bangsa Johor. Dan saya tidak berniat jahat, tetapi saya tahu kita perlu mengubah keadaan dan mentumbangkan kerajaan kleptokrasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, saya tangguhkan persidangan ini selama 20 minit. Okay,